Naufal dengan Adawiyah, terima kasih kerana 2 kali masuk 8.30 dengan pukul 9.30. So hari ni kita akan discuss mengenai factors affecting enzyme reaction, faktor-faktor yang mempengaruhi tidak balas enzim. If we can make it, kita akan masuk sikit dekat mitosis lah. Sebab in this particular subtopic ada soalan-soalan dia, walaupun enzim ni adalah chapter yang kecil, tapi soalan-soalan dia banyak soalan-soalan application yang boleh push sampai 3, 4 dan 6 markah. So I would like to try that questions with you dan I would like to practice that questions with you. So kita pelan-pelan mula as we wait for our friends to come. Kejap ya, saya announce juga kat sini. Okay, so kita mula pelan-pelan lah. So sedikit recall about what we have discussed last week. Apa yang kita dah bincangkan last week ialah kita dah bincang mengenai tindak balas enzim berdasarkan model lock and key hypothesis atau lock and key model where the enzyme is the lock, substrate is the key. So based on this diagram, we can derive, kita boleh dapatkan beberapa sifat enzim. For example, the active shape of the shape of active site is very specific, therefore the reaction of enzyme is specific. And then we know that at the end of the reaction, enzyme can be reused. Enzyme boleh digunakan semula sebab enzyme tidak dimusnahkan at the end of the reaction. Kemudian bila kita tengok lagi dalam tindak balas ni, elemen-elemen lain yang tidak ditunjukkan ialah seperti tindak balas enzim boleh dipercepatkan with the presence of coenzyme atau cofactor, dan tindak balas enzim can be slowed down atau stop with the presence of inhibitor. Selain daripada faktor-faktor cofactor, coenzyme atau inhibitor, hari ni kita nak discuss 4 lagi faktor yang juga menyebabkan enzim bergerak lebih cepat atau bekerja dengan lebih cepat atau lebih lambat. For example, the first one we want to look at is temperature. So, dalam animated GIF ni saya nak tunjukkan bagaimana kadar tindak balas berubah apabila suhu dinaikkan. We can see here the changes in rate of reaction when temperature is increased. For example, pada titik P, okay, the substrate and the enzyme move slowly. As temperature increases, the substrate and enzyme move faster, causing more collision between substrate dengan enzim. So bila kita tengok pada titik P, substrate dengan enzim mula-mula bergerak perlahan. Pada titik Q, kita dapati substrate dengan enzim bergerak dengan lebih pantas, menyebabkan lebih mudah untuk mereka berlanggar, lebih cepat berlanggar antara satu sama lain. Bila berlanggar baru ada tindak balas, tetapi pada titik S tu, bila suhu terlalu tinggi, enzim tu daripada bentuk hitam macam tu dah jadi benang. Sebab itu dah menunjukkan enzim dah denatured atau dalam bahasa Melayu dia sudah ternyah asli. So, antara istilah-istilah yang kita akan gunakan dekat sini dalam bila kita bincangkan faktor, kita akan sentiasa mulakan dengan pada titik apa kadar tindak balas jadi semakin naik atau semakin turun. Kemudian kita kena explain kenapa. Most of the time kita akan gunakan istilah frequency of effective collision, kekerapan untuk pelanggaran berkesan berlaku. Bila kita belajar dalam chemistry pun, reaction can only occur when there are effective collision. So bila kita tambahkan suhu, kita tambahkan kinetic energy up to a point. Kita tengok pada titik R sudah berlaku sesuatu yang berbeza kat situ. Kita tambah suhu macam mana pun, kadar tindak balas tetap menurun. So mari kita cuba explain satu persatu apa yang berlaku dekat faktor suhu. So let's try this. Pada graf ini ada 3 titik. 1, 2, 3, kejap ya. Dia ada 4 titik sebenarnya.
Sekejap ya. Okay, satu, dua, tiga, empat. For me, in my perspective, sebenarnya ada empat titik yang kita boleh bincang lah. Sorry, sebenarnya 5 titik pada 60 darjah tu, tapi dalam sukatan kita tak ada. So saya omit lah part tu. So pada titik 1, 3 dan 4, bolehkah kamu discuss, explain apa yang berlaku? Oh, sekejap, sekejap. I know. There's something wrong here. Kejap ya. Sepatutnya dia bukan draw ya. Dia kena type. Sekejap. Saya tukarkan kepada type. Okay, ada something wrong kat sini. Okay, bukan draw ya. Saya kena tukar jadi teks. Okay, so pada titik 1, 3 dan 4, bolehkah kamu explain apa yang berlaku pada titik itu? Bila ada graf, kita sentiasa mulakan dengan apa bacaan pada part CY, apa bacaan pada part CX. Bila part CY tu, bila part CX tu bertambah, nilai pada part CY tu jadi bertambah ke berkurang? Kemudian explanation dia, mungkin kita boleh guna istilah atau konsep frekuensi pelanggaran berkesan. Jadi bertambah ke jadi berkurang. Cuba gunakan kedua-dua istilah tu untuk menerangkan titik 1, 3 dan 4. Okey, titik 1, 3 dan 4. Nanti bila kamu explain, kamu nyatakan ya 1 apa, 2, 3 apa, supaya saya boleh tahulah kamu tengah explain dekat mana. Yes, you are on the right track. Very good. Okay. Saya nampak dekat situ kamu nyatakan hubungan antara suhu dengan kadar tindak balas. I can see the relationship between temperature and rate of reaction. Teruskan. Okay, pada titik 1, kamu boleh, untuk mereka yang belum ada idea, boleh refer pada Google Meet punya presentation ya. Dekat situ ada beberapa kawan-kawan, dia dah mulakanlah idea dia tu. So, pada suhu rendah, macam mana dengan frequency of effective collision? Kalau suhu rendah, lebih banyak berlanggar ke kurang berlanggar antara substrate dengan enzim? Okay, itu dia punya explanation lah. Bagaimana pula dengan Izzah? Do you have any idea? Mungkin boleh follow seperti yang ditunjukkan dekat sini. Mula-mula kita bagi tahu suhu tu rendah ke tinggi. Jadi kadar tindak balas dia rendah ke tinggi. Lepas tu kesan dia kepada frequency of active collision, apa dia kan? Okay. Alright, Amalia, you are on the right track. Bagus. Memang kita kena mulakan dengan nyatakan pada poin 1, poin 2, poin 3. Sorry, poin 3 dengan poin 4.
Kalau dia guna huruf WXY pun boleh. Okey. Dah sampai dekat point 3 ya. Kita cerita pasal point 1, 3 and 4. Okey. Almost there, almost there. Okay, so all four of you untuk point one. Okay, untuk point one, apa statement pertama, good. Reaction catalyzed by enzyme is low because it is at low temperature. Okay, nombor satu, that is a good explanation about cause and effect. Nombor dua, explanation kenapa low reaction because less atau um, low frequency of effective collision between substrate and enzyme. Sebab frekuensi pelanggaran berkesan antara molekul substrate dan enzim adalah rendah. So soalan macam ni, bila ada 3 point macam ni, setiap satu titik tu biasanya dia akan nak minta satu statement pasal apa trend dekat graf, menaik ke, menaik menurun ke. Kemudian statement yang kedua ialah explanation kenapa kadar tindak balas macam tu. Lepas tu baru kita pergi pada titik tiga. Titik tiga masa tu kadar tindak balas apa? Apa satu istilah yang kita guna kat situ untuk explain. Kemudian kita terangkanlah sebab dia apa. Suhu pada masa tu ialah suhu yang ada satu lagi istilah kat situ. Sebab dia dekat puncak ni dia ada specific combination of terms kan, iaitu maximum dan optimum. Very good. I can see that in your answer ada Wiyah dengan Atif. Okay, almost there. Dah soal statement nombor point number 3 dah ya.
Okay, almost there. Okay, saya semak dulu jawapan Atif. Okay, kena betulkan Atif ya. Point yang kamu sebut point tu saya rasa you are referring to point 3 kot. Sebab you mention maximum and optimum. Okay, okay, kena check dulu sekejap. Okay, dah dapat maximum, optimum. Uh, alright. Untuk point 3, Atif kena bagi tahu kejap ya, dekat point 3 tu Atif bagi tahu explanation, tapi the trend on the graph is what? At point 3, the rate of enzyme reaction increases ke decreases? Tambah sikit kat situ. Explanation tu dah cantik dah. Bagus. Okay. Untuk Adawiyah pula, siap siap cerita titik 4. Bagusnya. Bagus, bagus, bagus. Sekejap ya. Saya memang minta titik 4 ya. Saya minta, sekejap ya. Saya lupa. Oh ya, betul-betul. 1, 3, 4. Saya duk ingat yang Adawiyah cerita tu titik 5. Sekejap ya. Okay, good. Tapi Adawiyah kena tambah explanation dia. Kita kena guna istilah ternyah asli kat situ. Okay, explanation dia berkaitan dengan enzim dah jadi ternyah asli. Okay, Adawiyah tambah sikit kat situ ya. Alright, untuk Izzah. Okay ya, Izzah ingat ya kita nak cerita point 1, 3 dan 4. So point 2 tu tak payah cerita lah. Point 3 dengan point 4. Point 3 tu dekat maksimum. Okay, saya tukarkan padlet ni kepada student piece. So Adawiyah dengan Atif boleh pergi ke slide nombor 6 untuk jawab soalan nombor 6 lepas ni ya. After you updated your slide. Okay, manakala. Okay, almost there Amalia. Very good. Point 3 dengan point 1 very good. Okay, Atif boleh pergi to the next one ya. Itu soalan kebat lah. Dia bagi situasi. Okay, manakala Naufal almost finish. Good. Okay. Okay. So Naufal untuk point 1 tu, explanation pasal frequency of effective collision tu kena tambah sikit lah dekat point 1. So point 1, low frequency of effective collision between substrate and enzyme molecules. Itu explanation untuk point 1. Nanti Naufal tambah ya. Okay. Point 3. Point 3 mantap, bagus. Point 4, Alhamdulillah sangat bagus. Okay, point 3 dengan point 4 sangat bagus. Okay, point 1 saja kena tambah sikit lah. Apa tu? Low frequency of effective collision between enzyme and substrate. Manakala saya nak check. Okay, Amalia almost there. Betul. Stops at 60 degrees Celsius. Yes. Okay, good combination of terms. Iza, optimum dengan maximum memang betul pun. Okay, ya. Okay, Amalia tinggal nak tambah pasal denatured je. Okay, siapa yang dah boleh pergi ke slide 6 untuk soalan basuh baju. Soalan basuh baju.
Okey. Um, Mari saya lihat. Okay, Amalia, you are on the right track. After this, you can move on to the slide 6, ya. Okay. Ayat cantik ayat Izzah ni. Teruskan. Okay. Teruskan Izzah, because the chemical bonds. Teruskan. Saya walaupun saya ubah present apa yang ditunjukkan ke Google Meet pada skrin kamu tak berubah kan? Oh, Naim masuk. Okay, Izzah pula. Amalia, very good. Okay, you are on slide 6 now. Okay, untuk Izzah. Okay, bunyi pula saya punya ni, telefon ni. Okay, untuk Izzah. Okay, ya. Point 3 cantik. Point 4 cantik. Okay, Izzah dekat point 1 tu saja kena tambah pasal low frequency of effective collision. Itu saja. Jawapan Izzah memang cantik dah untuk point 1, 3 dengan 4. Di mana you use the right terms to explain each, but for apa tu nama point one tu Izzah tambah satu je, sikit je lagi, iaitu because it is at low temperature and uh, subsequently low frequency of effective collision between substrate dengan enzyme. Okay, tambah kat point one. Jawapan yang part lain tu memang cantik dah Izzah. Okay, so untuk jawapan um, untuk soalan jawapan pula untuk soalan basuh baju. Okay, ya. Saya lupa nak explain kat sini. Saya ada nyatakan markah tak kat sini? Oh, ada 2 markah. Okey, mujur. Okey, so jawapan dia 2 markah sebab kita bagi tahu dulu kita setuju atau tidak, yes or no. So kalau kita pilih yes sebab apa, kalau kita pilih no sebab apa. So soalan dia kata dia guna deterjen yang ada enzim. So kita kena think of the effect of low temperature on enzyme reaction, kan, sebab dia pakai suhu yang rendah. So dia punya pemilihan apa kita setuju atau tidak tu, of course lah kita tidak setuju kerana alasan dia ialah berkaitan dengan kesan tindak balas kesan suhu terhadap tindak balas enzim. Kalau suhu rendah, kadar tindak balas dia tinggi ke rendah? Okey. Kadar tindak balas dia tinggi ke rendah? Saya setuju kalau dia bagi maklumat tambahan dekat situ. Kalau macam dia kata dia sekarang nak basuh silk atau dia nak basuh materials yang plant based. Kalau dia nak basuh material dengan plant based atau animal based macam silk, dia tak boleh, by right dia tak boleh guna pun biological detergent. Maknanya walaupun dia guna suhu yang rendah, tapi penggunaan biological detergent akan digest all the protease um, in the silk lah. Itu kalau soalan silk. Tapi kalau dia kata dia hanya dia nak basuh baju pada suhu yang rendah.
boleh. Saya memang sesuai untuk materials yang sensitif macam silk dan sebagainya lah. Okay. Alright. So, untuk slide nombor 6 ni, okay, ya. Untuk slide nombor 6 ni, saya bawa semua orang ke slide nombor 6. Okay, so the answer is no because when the temperature is low, the reaction of enzyme is also low. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, therefore, less frequency of effective collision between substrate and enzyme. So sama ada dia alasan dia tu sama ada dua lah. Macam yang Atif tulis ni rate of enzyme reaction catalyzed by enzyme is low. Yang macam Naufal tulis ni frequency of effective collision between enzyme and substrate is low pun betul. So either one lah, markah dia dua je kan. Yes or no satu, alasan dia satu. So mana-mana satu yang kamu sebutlah. Okey. Nanti kita akan tengok pula faktor yang seterusnya iaitu faktor pH. Okey, faktor pH pula. Okey, sebab faktor pH ni kesan dia ada juga lebih kurang macam kesan suhu tadilah. Pasal denatured tadi ya. Okay, sebentar. I give you another 1 minute to update. 30 seconds lah. Sebab macam dah nak siap je semua ni. Okay ya. So, mana-mana jawapan yang saya pahami ni yang diberikan oleh Atif, Adawiyah, Naufal, Naim juga, you are on the right track. Bagus. Okay. Yes, Amalia pun bagus, dah nak sampai tu. Iza decide untuk cakap pasal frequency of effective collision. Yes, boleh, tak ada masalah, boleh. Alright. Okey ya, nanti mari kita tengok soalan kesan pH pula ya. Okey. So untuk soalan kesan pH, okey. Selamat datang Afiq. Okey ya, untuk soalan kesan pH pula, saya ada 3 soalan kat situ. So berdasarkan um, berdasarkan graf, okey ya, kamu labelkan pada graf tersebut jawapan untuk soalan 1 dekat mana, jawapan untuk soalan 2, alamak. Sekejap. I have to change this also. Sekejap ya. Tak boleh, saya sepatutnya buat ini sebagai submit text ya, bukannya label kat situ. Sekejap ya, saya tukar. Alright, okay ya. So, okay, mari kita cuba lagi sekali. Untuk soalan nombor 1, nyatakan what is the pH range. Nombor 2, namakan satu contoh. Dan soalan 3, namakan satu contoh juga. Okay, so cuba tengok pada graf. Most enzyme dekat mana range dia ada dilabelkan pada graf. Nyatakan saja between pH berapa to pH berapa based on graph. Okay, kemudian untuk soalan 2 dengan 3 boleh identify tak apa contoh persekitaran yang berasid untuk pepsin dan apakah contoh persekitaran alkali untuk satu lagi contoh enzim kat situ. Okey, nyatakan saja 1, 2 dan 3.
Okay, I agree with you. Very good. Most enzymes active between pH 6 and 8. Okay, itu yang dinyatakan dalam rajah, dalam graf. Kemudian contoh acidic environment ialah dalam stomach dan trypsin dalam duodenum sebab kita sekarang ni I think most of you dah masuk nutrition kan. Kita tahu dalam duodenum pancreas release the enzyme trypsin, amylase and lipase, and at the same time liver pula membebaskan atau menghantar, merembeskan hempedu atau bile. So this substance bile atau hempedu ni sifat dia ialah alkaline. Jadi sebab itulah persekitaran yang alkaline tu ialah seperti dalam duodenum. Very good. Okay, sekarang ni um, kita nak tengok sedikit raja yang explain kenapa enzim hanya boleh bekerja within specific range of pH. Okay, sekejap ya. I give you. Tak apa, teruskan type, no worries. Teruskan sikit lagi, tak apa. Saya buat apa, kita boleh tunggu. Okay, ya. So saya nak tunjukkan raja bahawa bila berlaku perubahan pH yang ekstrim, misalnya katalah enzim amylase tu boleh bekerja pada pH antara pH 6 hingga pH 8. So kita letak pula dia dalam medium berasid pH 1. So apa yang berlaku kat situ? So bila kita reflect balik pembelajaran kimia, saya tak sure kamu dah belajar acid and bases ke belum, tapi tak apalah, saya cerita jugalah kat sini sebab nanti chapter homeostasis tu kita akan belajar juga benda ni. So sesuatu larutan tu berasid sebab mempunyai kepekatan ion hidrogen yang tinggi. Manakala sesuatu bahan tu adalah bases atau alkaline sebab dia ada kepekatan ion OH minus yang tinggi. Jadi kehadiran ion H plus dalam asid atau ion OH minus dalam alkaline akan mereka pula kedua-dua ion ni akan bind atau mengikat kepada tapak aktif dan seterusnya mengubah ikatan pada tapak aktif atau pada enzim menyebabkan enzim tu berubah bentuk jadi denatured. So sama juga dengan suhu yang terlalu tinggi, ikatan-ikatan pada yang memegang bentuk enzim akan diputuskan bila enzim ini terdedah pada suhu yang ekstrim, pH yang ekstrim daripada kebiasaan dia lah. Kalau dia dah biasa pH 7, kita letak dia dalam pH 10. Denaturation ni akan berlaku, ternyata asli ni akan berlaku lah. Okey anak-anak, mari kita tengok satu soalan aplikasi kepada pH ni. Okey ya, soalan ni 3 markah. Ada sepotong apple, separuh direndam dalam alkali, separuh direndam dalam air suling. So yang direndam dalam alkali ni ialah bahagian X, yang direndam dalam distilled water ni bahagian Y. Jadi anak-anak, bolehkah kita tengok, boleh tak kita explain kenapa selepas 30 minit apa observation yang kita nampak dan kenapa observation tu berlaku? Apakah perubahan yang berlaku pada bahagian X ataupun pada bahagian Y? Kenapa perubahan ini berlaku? Mari kita kaitkan kembali dengan yang kita belajar kesan pH tadi. Okey, mari kita mula. Nyatakan dulu yang kamu nampak apa. Apa yang berubah? Bahagian X berubah ke tak? Bahagian Y berubah ke tak? Itu bahagian pertama lah untuk soalan ini. Sebab soalan dia ialah explain your observation. So, statement 1 ialah menyatakan apa yang kita observe.
Okey. Apa idea dari Adawiyah, Izzah dengan Naim dengan Naufal? Apa yang berubah kat situ? Cuba tengok. Dia jadi hitam. Ada part jadi hitam ke? Jadi putih ke? Uh, Kalau dia berubah tu jadi hitam ke putih ke macam mana? Kan dia berubah kan kat situ? Macam mana dia berubah ya? Hmm. Okay, good. Okay, nothing happen at part X. And then dekat part Y tu turns brown. Tak tulis turns brown pun boleh sebab kamu nampak kat situ hitam kan. So kamu kata turns black pun boleh ya, tak ada masalah tau. Sebab bila printed tu nampak hitam kan, so it is acceptable lah. Okay, mungkin bukan semua student pernah experience oxidize apple kan. Jadi apple turning brown. So mungkin ada student tak experience tu. So dia tulislah apple turns black. Boleh, tak ada masalah. Okay. So, okay dah dapat dah dekat situ. Yes, okay. Um, Bahagian X tidak berubah sebab adakah keadaan alkaline tu suitable ke not suitable for the reaction of enzyme. Kita faham sekarang ni sebab kita tengah belajar enzyme, lepas tu saya letakkan soalan ni dalam selepas kesan pH. So saya nak indicate kat situ pada anak-anak apple turns brown because of the reaction of enzyme kan. So part X tu part X tu tidak berubah sebab adakah keadaan alkaline tu sesuai ke tak sesuai dengan tindak balas enzim. Sebab enzim tu yang menukarkan. Ya, soalan. Oh, okey, okey, okey. Ingatkan ada soalan. Okey, okey, tak apa. Apa yang saya nak sebut tadi? So, enzim bila terdedah dengan oksigen di udara, dia akan menukarkan surface of, dia akan menukarkan apple cells tu jadi oxidize lah kat situ. Okay, istilah yang berlaku kat situ ialah oxidize atau oxidation. So, bila kita rendam bahagian X tu dengan alkaline tu dan kita dapati tidak ada perubahan kat situ walaupun didedahkan kepada oksigen dari persekitaran. Ini mungkin disebabkan oleh alkaline tu not a suitable pH lah
for the enzyme in the apple kan. If it's suitable pH, it can do the reaction. So alkaline to not a suitable pH since we soak the X part in the alkaline. Maybe something happens to the enzyme causing it to become berubah bentuk ke apa ke, and it does not do any reaction even though it is exposed to the oxygen in the air. Untuk part Y pula, sebab soak in distilled water. Jadi distilled water ni is a neutral pH which is suitable atau optimum for the reaction of enzyme. That is why part Y becomes black. Part Y tu jadi black sebab ada reaction of enzyme lah. Part X tu uh, kekal, tidak berubah sebab there is no reaction of enzyme. Kan not suitable lah. So saya setuju ya dengan cadangan daripada Atif. Kemudian siapa lagi sebut suitable tadi? Yes, Naim pun sebut pasal suitable. So bila kita cakap pasal pH ya anak-anak, um, ataupun pasal faktor-faktor ni, kita, faktor-faktor mempengaruhi enzim ni, kita katalah pH tu atau faktor tu not suitable for enzyme reaction. Kalau pH tu suitable, kita katalah pH tu optimum for the enzyme reaction. Okay. Tapi kalau macam case temperature tadi, uh, ada sampai kadar maksimum. Okey, kalau kadar dia maksimum, kita hanya boleh guna istilah optimum. Kalau kita tengok reaction tu berlaku atau reaction tu sedang menaik kadarnya, kita gunakan istilah suitable. Okey? So, alkaline is not suitable for the reaction of enzyme. Keadaan alkali tidak sesuai untuk tindak balas enzim. Jadi, enzim tidak boleh menjalankan tindak balas pada bahagian X lah. Tapi pada bahagian Y, itu adalah pH yang sesuai atau suitable pH for the reaction of enzyme. That's why we can see part Y has become oxidized. Dapat lihat bahagian Y teroksida kan. Okay. So satu lagi apa nak kata, satu lagi take home point kat sini ialah soalan explain observation lah. So similar to what we do with the graph, kita nyatakan dulu apa yang kita nampak, perubahan yang kita nampak, baru kita explain satu persatu macam mana perubahan itu berlaku atau sebab apa perubahan itu berlaku. Okay, boleh rujuk pada Google Meet juga untuk tengok sampel answer ya. Okey. Oh, sorry saya dah lock screen rupanya. Minta maaf. Okey. Apa? Ayat terakhir, last 30 seconds. Lepas ni kita nak tengok pula the effect of substrate concentration on the reaction of enzyme. Kita nak tengok kesan um, kepekatan substrate terhadap tindak balas enzim, and vice versa lah, kesan kepekatan enzim pula kan. Okay. So sekejap ya. Oh sorry, saya unlock
screen dan you can update your answer. Simple saja soalan ni. Sekejap ya. Okay ya. So, okay. Saya dah lihat di sini beberapa sampel answer yang baik. Okay. So, okay. Teruskan Adawiyah, teruskan menulis. Saya share dulu sampel answer. Okay. Mari kita pergi ke kesan substrate concentration ya. Tapi sebelum tu saya lupa saya nak tunjukkan ini untuk summarize apa yang kita belajar tadi. Tadi saya tunjuk kesan pH menyebabkan enzim denatured, sama juga dengan kesan suhu. Suhu yang melebihi 40 darjah Celsius juga menyebabkan enzim denatured, sebagaimana kamu sebut tadi, menyebabkan memutuskan ikatan atau break the bonds that hold the shape of enzyme together. That's why it has become denatured lah. Okay, mari kita tengok soalan ini pula. So, ada dua titik kat sini kita nak cerita. Pertama sekali pada titik 1, kita kena nyatakan dulu apa yang kita observe daripada graf, iaitu apakah kadar tindak balas dia. When the substrate of concentration increases, what is the rate of reaction at point 1? And then our explanation, for our explanation, kita boleh gunakan kembali point frequency of active collision. Bila semakin banyak kepekatan substrate, adakah frekuensi pelanggaran berkesan tu bertambah atau berkurang? Does the frequency of active collision increases or decreases when we increase the number of substrate? Hopefully the picture that I give you yang tunjuk A dengan B tu can illuminate atau can guide you how to write your answer ya. So pada titik kedua tu kita kena cerita pula kat situ kadar tindak balas tu sudah mencapai apa. And then kita kena explain lah, ada limiting factor ke dekat situ dan apakah kesan limiting factor tu terhadap active site. Active site tu jadi macam mana. Gambar C tu hopefully can guide you bagaimana pertambahan substrate yang terlalu banyak menyebabkan apa yang berlaku dekat titik 2 tu lah. Okay. Dalam keadaan eksperimen ni atau dalam tidak balas yang ditunjukkan dalam graf ni, kepekatan enzim adalah dikekalkan. So, for example, pada rajah ni, tengok ya, tengok pada titik 1, mula-mula ada 5 enzim dan 2 substrate masuk. So, bila 2 substrate masuk, katakanlah kadar dia ialah 2 substrate dimangkinkan atau catalyze at pada 1 minit. Kemudian kita tambah lagi bilangan substrate, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 substrate. Kita dapati kadar tindak balas enzim juga meningkat. Daripada 2 jadi 5 substrate ditindakbalaskan pada satu masa. However, pada titik 2, substrate ada banyak sangat. Tapi kadar tindak balas masih lagi maintain. 5 substrate saja boleh bertindak balas dengan 5 enzim saja yang boleh buat kerja pada masa tu. Jadi apakah limiting factor dekat situ? Dan semasa dalam keadaan constant macam tu, apa yang berlaku dekat active site? Ya, kita tengok pada titik 1, as the rate of reaction increases, as the substrate concentration increases, the rate of reaction
increases ke decreases? Apabila kepekatan substrate bertambah, kadar tindak balas bertambah ke berkurang pada titik satu? Yes, Adawiyah, you are on the right track. Pada titik satu, okay, apabila kepekatan substrate bertambah, kadar tindak balas bertambah ke berkurang? Okay, I can see some of your answer here. Okay, so if you don't know how to explain, terangkan dulu trend pada graf tu. Pada titik satu, semakin tinggi kepekatan substrate, the higher the substrate concentration, the higher ke the lower rate of enzyme activity? Rate of, sekejap ya, ke enzyme activity. Rate of enzyme reaction, sorry. Sebab dia rate of reaction ya kat situ. Kena careful sikit lah sebab ada soalan dia cakap dia label enzyme activity, ada soalan dia label rate of reaction. Hmm. Hmm. Almost there, almost there. Bagaimana pula dengan Naufal, Iza dan Naim? Naufal, Iza dan Naim boleh cakap dulu pasal trend pada titik satu dan titik dua tu. Apa yang trend yang kita nampak? Semakin menaik ke, semakin menurun kan? Okay, yes. Thank you, thank you, thank you. Thank you for trying your best. I really appreciate it. If you try your best, if you answer, apa, saya akan bantu scaffold bagi panduan sampai kamu boleh construct jawapan sendiri ya. Kita kena cuba sama-sama. Okay. So, pada titik satu memang bila kepekatan substrate bertambah atau as substrate concentration increases, the rate of enzyme reaction increases. Saya suka apa yang Atif dengan Amalia tulis, which is the frequency of effective collision between substrate and enzyme also increases. Itulah sebab dia kan. Sebab dia kenapa enzyme
reaction increases. Sebab bila bertambah bilangan substrate dalam dalam ruang untuk diorang buat reaction tu, jadi macam kita lah berada pada kawasan yang katalah bilik, dalam bilik darjah dalam kelas. Bila kita dalam kelas, dalam tu hanya ada 10 orang berbanding dengan 40 orang. Of course lah bila kita dalam kelas 40 orang, kita lagi senang nak berlanggang dengan kawan-kawan kita kan. Jadi, hopefully kamu ingatlah suasana kelas macam mana kan. Dah lama tak pergi sekolah Tapi, sorry. Jadi, sama juga dengan enzyme. If we increase the number of substrate, we increase the frequency of effective collision between substrate dengan enzyme. Kadar tindak balas meningkat apabila kepekatan substrate bertambah kerana pertambahan bilangan substrate itu menambah frekuensi perlanggaran berkesan antara enzim dengan substrate. So Adawiyah kena tambah sikit kat situ pada penerangan untuk titik 1. Okey, Adawiyah tambah sikit je lagi. Jawapan Adawiyah tu cantik dah. Okey. Yes, very good ya. Jadi untuk Amalia, Amalia yang kamu mention pada point 1 tu, itu dah jadi explanation. Okay, yang Amalia bagi tu explanation. Observation pada graph tu belum lagi. Saya cadangkan tambah sikit at point 1 when the substrate concentration increases. Bagi tahu dulu, the rate of reaction, the rate of enzyme reaction increases. Titik. Lepas tu baru tambah. This is because the frequency of effective collision bla 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 also increases. Okay, cantik dah jawapan tu. Itu adalah explanation yang sangat baik ya. Okay, Naufal pula bagaimana? Alright, very good untuk point 1. Okay, untuk point 2 pula. Point 2, Naufal jangan lupa cerita dulu. At point 2, as substrate concentration increases, rate of enzyme reaction macam mana? Istilah dia dekat situ, boleh guna istilah yang ada pada graph. Okay. Yang Naufal tulis tu, itu explanation. Explanation memang cantik dah tu. Itu explanation. That is a good explanation ya. Tambah at point 2, as the substrate concentration increases, the rate of enzyme reaction, apa dia? Yes, constant. Betul tu Izzah. Teruskan Izzah. That is a good point. Sama juga dengan Naim, constant. Yes. When it reaches maximum point, yes. Okay. Dan boleh gunakan idea daripada Naufal ni pasal siapa yang jadi limiting factor. Bagus tu. Okay. Okay, saya tengok dekat atas balik. Okay, jawapan jawapan Adawiyah. Yes, betul. Semua tapak aktif enzim tepu dengan substrate dan terlibat dengan tindak balas pemangkinan. Good. Okay. Yes, all active site of the enzymes are saturated. Istilah saturated tu bagus. Okay, so saya tukar balik kepada student pace. Atif dengan Adawiyah boleh pergi ke slide 9. Cuba jawab slide 9 pula. Kita tukar faktor dia dan cuba explain. Mungkin cara explanation tu both of you can identify the pattern. Okay. Naufal, bagus Naufal. Boleh move on to slide 9. Okay, good, full mark. Okay, Naim almost there. Memang saya setuju dengan explanation tu.
Okey. Okey Iza, very good. Okey, boleh pergi ke slide 9. Naim pun sama boleh. Okey, semua. Kejap, kejap, kejap. Kejap. Okey, okey. Almost there, Amalia. Almost there. Good. Okey. It's okay, it's okay. Memang itulah tujuan kita. Apa? Mencuba jawab ni kan. Saya boleh identify. Uh, okey, good. Okey, mari kita pergi ke slide 9 ya. Okey, mari kita pergi slide 9. Okey, semua orang saya dah bawa ke slide 9. So, explain point 1 and point 3 only ya. Point 1 dengan point 3 only. So, dekat sini saya dah Hmm, saya dah nak kata apa pendekkan sikit jawapan kamu sebab saya dah nyatakan dekat situ pada petak biru tu ialah untuk point number one, and then pada petak hijau tu point number three ya. So dekat point number one, saya dah nyatakan observation kat situ. Bila enzyme concentration increases, rate of reaction increases. Apakah explanation dia in terms of the use of active site ya? Dan kita juga boleh cakap pasal frequency of effective collision juga ya dalam ni. Sama juga untuk titik nombor 3, what is the rate of reaction has become constant even though we increase enzyme concentration. Okay, kenapa kan? Kenapa? Okay, siapa yang jadi limiting factor dekat situ? Kan? Okey, okey, apa? Boleh boleh tengok ya. Boleh tengok dekat Haikal pun boleh tengok apa yang berlaku dekat Google Meet tu. Dah ada sedikit panduan daripada kawan-kawan kan. So cerita dia lebih kurang sama macam cerita um, the effect of substance concentration lah. So at point one, okay, point one, as enzyme concentration increase, rate of reaction increase. Sebab more active site ready for catalytic processes. Kita juga boleh kata um, apa increase the
frequency of effective collision. So ada dua explanation kat situ ya. More active site untuk buat proses tindak balas, atau lebih banyak tapak aktif boleh melakukan pemangkinan, yes, tindakan pemangkinan. And then untuk point 3, okay, untuk point 3, point 2 tak cerita pun tak apa. Untuk point 3, bila kita tambah kepekatan enzim, kadar tindak balas adalah malar. Kerana yes, itu adalah titik 3 tu ialah tahap maksimum tindak balas enzim di mana kepekatan substrat menjadi faktor penghad. Kita tambahlah sebanyak mana pun tapak aktif, tapi kalau bahan yang nak ditindak balaskan tu nilai dia sama saja kan, tidak berubah, jadi tidak bolehlah kita naikkan kadar tindak balas tu. Unless kalau kita tambah substrate, itu yang berlaku pada titik 2 lah. Kita tambah substrate kat situ. So kita kena nyatakan kat situ point 2 jadi begitu sebab kepekatan substrate atau concentration of substrate has become the limiting factor. Okay, has become the limiting factor. Oh, dah 10.40. I don't think we can do mitosis hari ni lah. Okay, boleh habiskan. Yeah, almost there. Okay, sikit lagi. Hmm. Okay, so Alhamdulillah, I can see that you get the way atau the technique to answer graph-based question very well. Sentiasa perhatikan pada paksi X tu, what is the label, at the Y-axis pun, what is the label. Bila kita cerita titik-titik tertentu pada graf tersebut, sebab ini adalah kadar, graf kadar, so kita kena katalah bila paksi X meningkat, paksi Y tu trend dia naik ke menurun. Lepas tu baru kita explain sebab lah. Most of the time, markah dia untuk soalan macam ni, explain titik-titik ni, at least markah dia 2. Sebab kita nyatakan trend tu satu markah, kita explain kenapa trend tu menaik ke menurun, lagi satu markah lah. Okay, so untuk Dawiyah pun dah settle, Amalia, alright. Amalia pun dah settle. Ini soal, ni macam satu ayat untuk point 1 dan satu ayat untuk point 3 saja. Okay, Naim pun dah settle. Okay, Haikal tinggal nak tambah point 3. At point 3, Iza point 2, tak payah cerita tau Iza. Kita nak point 1 and point 3 sahaja ya. Okay, saya screenshot satu jawapan so that you can refer to it later lah. Okay, so for the next part, saya nak tunjukkan pula kita nak discuss mengenai applications of enzyme in daily life. So untuk application of enzyme in daily life, this is fairly new in our syllabus sebab memang sebab time pun kita nak cerita pasal immobilized enzyme technology atau teknologi imobilisasi enzim. So bila kita buat teknologi imobilisasi enzim ni, enzim akan kekal pada kedudukan yang sama sepanjang tindak balas pemangkinan. Apa maksud dia? Maksud dia dekat sini, semasa tindak balas ni berlaku, kita boleh sebab dia kedudukan enzim tu sama before and after the reaction, and then it can be easily separated from the product.
kita boleh repeatedly use the same amount of enzyme many times. Kita boleh guna banyak-banyak kali. So ini akan mengurangkan cost lah, untuk production cost lah. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, oh sorry, bukan yang ni. Yang ni. Okay, yang kedua ialah um, the production of immobilized enzyme. Okay, yang tadi immobilized enzyme technology. Okay, yang ni pula immobilized enzyme. So, immobilized enzyme ni ialah enzyme yang bergabung dengan bahan yang inert atau lengai dan tak larut. Sebab itulah tadi kita sebut senang untuk diasingkan. Oh, sekejap ya. Apa anak saya buat hal pula kat belakang tu. Okey, dah settle. Okey, apa yang saya nak sebut tadi? Yes. Enzyme bila dia combine dengan bahan inert, okey, sebenarnya mereka dia nak selesaikan isu apa dekat sini? Isu dia apabila enzyme diperkenalkan, dimasukkan ke dalam biological detergent, isu dia kat situ ialah protease, lipase yang ada pada ada pada detergent tu, dia react dengan tangan kita. Kalau kita cuci pakai tangan ke, so dia akan jadi allergic reaction pula kat situ. Jadi itu isu dia. Itu antara isu yang diselesaikan oleh immobilized enzyme ni lah. Sebab dia bergabung dengan bahan yang inert, jadi dia kurang bertindak balas bila contacted pada human skin, tapi dia boleh bertindak balas pada kekotoran yang ada pada kita punya pakaian lah. Okay, so ini yang kita nampak dalam buku teks lah, penggunaan enzim dalam pelbagai aspek atau pelbagai sektor. So biasanya soalan yang macam ni dia akan minta kamu terangkan atau describe the uses of enzyme in different industry. For example, kalau dia bagi 6 markah, kamu kena bagi contoh dalam at least 2 industri yang berbeza. Dalam contoh buku teks ni kita boleh nampak lah 2 industri yang berbeza tu, mungkin kita kata dalam food industry and dalam industri membuat pakaian dan sebagainya lah. Sebab kita nampak ada handbag kat situ, ada penggunaan lactase untuk hasilkan lactose free milk dan sebagainya. So salah satu soalan aplikasi yang kita nak cuba last malam ni ialah soalan yang membincangkan biological detergent. So dalam biological detergent ni atau pencuci baju biologi ni, are you okay Atif? Okay, tak apa. Okay, dalam pencuci biologi ni dia ada enzim-enzim seperti protease, lipase, amylase, perfume, whitening compound and also soap. Itu dia punya contents. So sebagai seorang yang ada pengetahuan biologi tentang factors influencing the enzyme reaction, nombor 1. Nombor 2, kamu pun dah belajar amylase, lipase dengan protease ni basically buat tindak balas terhadap substrate jenis apa. Based on the content and direction of use, can you explain how the biological detergents can function efficiently? Macam mana biological detergent atau pencuci ni boleh berfungsi secara efisien? Mungkin kita boleh terangkan dulu dari segi konten. Protease untuk kekotoran jenis apa? Lipase untuk kekotoran jenis apa? Dan kenapa direction dia kena guna warm water? Kenapa tak boleh guna hot water? Kenapa tak boleh guna silk garments? Okay. Kena relate dua-dua tu lah. Apakah fungsi protease, lipase dengan amylase? Part 1. Part 2, kena cerita apa kaitan dia dengan arahan penggunaan tu. Dengan direction for use tu. Direction for use tu. Okay, cerita dulu amylase untuk, kamu rasa untuk mencuci apa? Kalau tak sure, pergi ke protease. Protease boleh digest what type of stain. Okay, dan sebagainya lah. Kalau lipid, what type of stain? Teacher, Ya, saya. what type of
stain tu macam kalau protein dia digunakan untuk basuh stain daripada makanan protein Ya, betul. Yes. So instead of kata untuk basuh, kita guna istilah mencernakan atau menguraikan, digest atau breakdown. Macam itulah. Okay. Thank you. Sip. Okay, okay. Good question, good question. So, mengambil daripada idea Adawiyah tadi, we can say enzim protease digunakan untuk menguraikan atau menghidrolisiskan kotoran berasaskan protein. Okey. Kalau ada idea kotoran berasaskan protein tu apa pun boleh tulis juga ya. Misalnya kotoran macam darah ke kan. Darah tu kan protein base juga kan. Okey, bagaimana pula dengan lipid kan? Oh yes, betul. Blood and egg, that is a good idea. Apa kalau lipase pula kamu rasa apa? Lipase kan nama dia pun lipase kan. Apa ya jenis kotoran yang dia boleh bersihkan? Apa ya kalau nama dia lipase ya? Bagaimana dengan Naufal, Amalia, Naim, Haikal, Iza? Ni memang kita kena recall balik pengetahuan kita pasal apa faktor-faktor yang mempengaruhi tindak balas enzim. Kemudian pengetahuan kita pasal amylase guna untuk digest apa, trypsin pula, protease guna untuk digest apa, lipase guna untuk digest apa dan sebagainya lah. Okay. Oh yes, kotoran yang macam sumber daging. Oh yes, enzim lemak, enzim lipase ya, tu enzim lemak boleh lah. Okay, enzim lemak atau enzim lipase menguraikan kotoran berasaskan lemak seperti minyak. Yes, very good. Yes, amylase untuk menguraikan kotoran berasaskan kanji seperti nasi berasaskan kanji tau. Okay, kalau apa gula tu, gula ialah sucrose. So kalau sucrose, dia punya enzim ialah sucrase kan? Lain sikit lah. Okey. Lepas tu, okey, bila dah cerita, bila dah cerita amylase, trypsin dengan lipase tu guna untuk menguraikan apa, Naufal, Naim dengan Haikal okey ke? Kalau tak sure pasal amylase, trypsin, lipase tu, kamu boleh cerita basically kita guna balik apa yang kita belajar tadi pasal kenapa nak kena pakai warm water. Apakah kesan warm water terhadap tindak balas enzim kan? Ataupun kenapa dia tak bagi guna hot water? Jangan, dia ada dua kan, warm water, dia suggest guna warm water satu. Okay, sebab warm water tu ialah apa istilah yang kita guna tadi, optimum. Okay, boleh guna. Okay, Naufal, you're almost there tu, boleh. Okay, and then kenapa dia tak bagi guna hot water? Nanti kalau guna hot water, enzim tu jadi apa? Kan? Kita boleh cerita, dia ada dua aspek yang kita kena cerita kat situ ya. Dari segi direction of for use dan juga dari segi
apa yang setiap satu enzim tu buat, kan? Itu cara kita explain lah cara dia bekerja, kan? Hmm. Optimum temperature, Naim. Tukar sikit. Optimum temperature. Eh, okay, bagus dia. Dia cuba juga. Memang kita kena cuba. Kan? Bila kita bina ayat sendiri tu barulah kita paksa diri kita mencari makna kepada apa yang kita baru discuss atau apa yang kita baru belajar. Itulah cara, itulah belajar maksud dia. Memberi makna kepada apa yang kita dengar dan apa yang kita baca. Hmm. Okay. Good, Naufal. Okay. Okay, good idea, Naim. Okay, good, Atif. Sekejap ya. So, 1, 2, 3, 4, 5. Atif lagi satu pun, Atif. Kenapa tak boleh guna hot water? Dapat dah. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Good. Ada Wiyah full mark. Okey. Okey ya. Okey. Eh, Naim. Okey, Naim. Okey, Naim. Good. Okey. So, apa yang Naim tulis tu, apa yang Naufal tulis tu, okey. Oh, sebab pH level ya. pH level. Hmm, hmm, hmm. Function of soap, ya. Hmm. Oh, okey. So, mungkin sebab kamu tak belajar lagi subtopik ni dalam chemistry. Dalam chemistry, kamu akan belajar uh, apa production of soap. Kamu akan belajar pasal sabun. So, kenapa dalam deterjen ada sabun? Sebab fungsi dia ialah untuk um, bila nak kata apa ya, bila enzim sudah bertindak balas dengan kotoran tadi dan kotoran tu larut dalam air, kan. Sabun pula fungsi dia ialah untuk juga untuk melekat pada kotoran-kotoran ini, dan apa bila dah lekat pada sabun dah lekat pada kotoran tu, sebab sabun ni istilah dia adalah surfactant yang menyebabkan apa dia akan bergabung dengan kotoran, sup ni akan bergabung dengan kotoran, dan kotoran tu akan loosen atau uh, tercabutlah daripada permukaan pakaian kita. Dan sup komponen ni akan pegang kotoran ini sampailah bila kita bilas baju tersebut lah. Okay. Dan bila kita basuh secara manual, bila kita brush atau kita gosok sabun tu pada kita punya baju, tindakan kita itu secara manual removing atau menggerakkan sabun yang dah melekat pada, yang dah melekat pada kotoran dan remove kotoran tu daripada
melekat pada baju kita, kita manually remove by brushing. Dan sebab itulah kita kena bilas kita punya pakaian. Lepas kita basuh dengan sabun, sebab kita nak remove all the surfactants, all of the soap molecules that already hold the stain together, uh, so that it can be removed from our clothes. Okay, that is the reaction lah. Okay, sekejap saya sebab masa pun tinggal lagi 2 minit macam tu, saya perlu apa, saya screenshot dulu 2 sampel jawapan ni. Thank you so much for your submissions. So as you can see here, soalan ni dia minta kita explain 2 aspek ya. Satu, apakah fungsi setiap enzim? Nombor 2, apakah kesan faktor suhu dalam direction of use tu? Apakah kesan faktor suhu pada tindak balas enzim dalam deterjen tu lah. Okay, so anak-anak, basically saya recap balik apa yang kita dah belajar hari ni. Hari ni kita discuss mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tindak balas enzim. Pertama ialah faktor suhu. Kedua ialah faktor pH, di mana kedua-dua bila suhu yang terlalu ekstrim, terlalu tinggi atau pH yang terlalu ekstrim menyebabkan enzim jadi denatured. Jadi denatured ginilah. Okey, kemudian kita dah discuss mengenai kesan kepekatan substrat dan juga kesan kepekatan enzim terhadap kadar tindak balas. Semakin banyak kepekatan substrat atau enzim, semakin tinggi frekuensi of effective collision, maka kadar tindak balas pun meningkat. So that is the end of our discussion for today. Ada apa-apa nak tanya tak untuk hari ni, atau ada apa-apa nak repeat tak yang masih lagi belum faham? Sebab soalan enzim ni dia banyak soalan yang um, explain macam tadi lah, dan dia menjadi asas untuk perbincangan mengenai digestion nanti. Masa digestion kita akan jumpa balik lah. Okay. Oh, last part tu ya, jadi apa, persoalan juga kat situ ya. Okay. What was hard tu dekat last part ya. Okay. So untuk esok tak ada masalah ya. Saya start 8.30 sebab kamu memang tak ada kelas sekolah pada pukul 8.30 kan, macam last week ke macam mana? Esok boleh ya? 8.30. Nak reconfirm. Okay. Sekejap, sorry. Saya unlock balik. Okay. Esok boleh start 8.30 ya? Okay, tak ada bantahan kat situ. Okay lah, saya assume boleh lah. Alright. Okay, so Alhamdulillah. Effects. Effects of pH adalah senang ya. Oh, okay. Good to know. Last question tu susah sikit. Okay, I understand. Nanti kita cuba lagi. Mungkin kita cuba dalam konteks digestion pula kan? Digestion kita belum buat lagi. Okay, effects of pH on enzyme action. Okay, so esok kita akan masuk mitosis ya. So that is all for today. Thank you so much for your responses and your feedback. Kita jumpa esok, kita akan discuss mitosis ya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum, selamat malam.